ku pakaian ini dan menjadikannya sebagai rezeki untukku tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Niscaya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka siapa yang sebut benda tu diampunkan baginya apa-apa dosa yang telah lalu. Diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini martabatnya hasan kalau ikut takhrijnya. Bila saya sebut perkataan takhrij, bila saya sebut perkataan takhrij ini hanya berlaku dalam ilmu hadis lah. Sebab Al-Quran dia tak perlu kepada takhrij, sebab Al-Quran mutawatir. Dia tidak ada masalah dengan kesahihan, dia ada mutawatir. Tetapi hadis perlu ada proses takhrij. Perlu ada proses takhrij kerana disebabkan klasifikasi hadis ataupun identiti hadis itu yang perlu kepada justifikasi ataupun recognition daripada para ulama hadis tentang kategori dan darjat hadis itu. Jadi takhrij adalah satu proses mengeluarkan hadis ini ataupun mencari di mana sumber hadis ini berada di dalam kitab-kitab hadis beserta dengan hukum ataupun klasifikasi hadis yang diberikan oleh ulama-ulama hadis. Itu makna takhrij. Bila saya kata takhrijnya, yang ditakhrijkan, maksudnya kita kena faham bahawa takhrij adalah satu proses mengeluarkan hadis itu daripada mana sumber dia ataupun menyebut ataupun meneliti, memberi sumber-sumber kitab hadis yang terdapat hadis yang kita tengah baca beserta dengan hukum ataupun klasifikasi tentang darjat ataupun kategori hadis itu di sisi ulama hadis. Dan juga beberapa perbahasan asas yang berkaitan. Kalau dalam sikitlah takhrijnya, tapi kita tengok takhrij yang simple, dia kata hadis ini hasan, martabat hadis ini hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni di dalam kitab dia Amalil Yawm wal Lailah, dalam kitab dia Amal Siang dan Malam, dan juga Abu Daud. Dekat sini Imam Nawawi tak sebut yang dia ambil daripada Abu Daud. Dia sebut, dia kata lafaz ini dalam kitab Ibn Sunni, tetapi bila ditakhrijkan hadis ini terdapat juga dalam Sunan Abu Daud dan juga dalam bab libas, dalam bab pakaian, dan juga dalam Mustadrak ala Sahihain oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Jadi boleh diamalkan. Semoga dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhyiddin Dib Mastu dia bagi satu pengajaran kecil lah di akhir bab yang kita sedang baca ini, iaitu bab pada menyatakan bacaan bila kita pakai baju. Dia kata al-mukaffir bihadhihi al-adhkar 'inda labsi thawb innama huwa sarair al-muta'alliqa bihuquqillah. Benda ni saya dah ulang banyak kali, tetapi kita raikan apa yang dibuat oleh para ulama. Semoga dia pun dapat pahala, kita pun dapat pahala juga insya-Allah, dan kita sambung menyampaikan perkara baik ini kepada orang lain juga. Dia kata al-mukaffir, bukan kafir al-mukaffir ni maksudnya benda yang kita sebut tentang yang menghilang dan menghapuskan. Maksudnya benda yang menghapuskan atau benda yang terhapus daripada bacaan doa-doa dan zikir bila kita pakai baju ini adalah dosa-dosa kecil. Ammal kabair fala yukaffiruha illa taubah au fadlillah. Maka dosa besar tidaklah terhapus dengan perkara ini, dengan zikir ini, kecuali perlu kepada taubat dan juga ke rahmat dan kelebihan yang Allah bagi kepada seseorang itu dengan izin dia. Amma huququl ibad fala yukaffiruha illa ridha ashabiha. Kalau perkara itu, dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia, hak-hak hamba Allah SWT, maka perlu ada redha daripada dan izin daripada empunya perkara itu ataupun barang itu. Okey. Saya pergi dulu. Okey, tak ada soalan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bab yang baru. Bila mana kita bercakap tentang babu ma yaqulu idza labisa thawban jadidan aw na'lan aw shibhahu.
Zikir ketika kita nak pakai baju baru ataupun kasut baru ataupun seumpama dengannya dan perkara itu dan barang itu baru. Tak kira lah. Maksudnya kalau kereta pun boleh lah. Walaupun kereta tu kita tak pakai, tapi perkara-perkara yang baru yang kita consume, yang kita guna, tidak ada masalah juga kalau kita pakai kereta baru, kan? Kalau kita pakai, tapi dekat sini dia sebut baju ataupun kasut ataupun apa-apa jenis pakaian yang baru. Tetapi kalau pakai kereta baru, kenderaan baru ke apa ke, kalau ikut kaedah ataupun makna yang terdapat dalam hadis ini, tak ada masalah juga. Tak ada masalah juga sebab perkara itu baru dan kita guna barang itu. Tetapi wallahu alam, kalau kita tengok kat sini, kalau tanya kalau secara personalnya tak ada masalah juga kalau berkaitan dengan perkara-perkara selain daripada baju. Janji perkara itu baru, barang itu baru yang digunakan oleh kita. Yustahabbu ay yaqula 'inda libasihi ma qaddamnahu fil babi qablahu. Disunatkan juga kita sebut bila kita nak pakai baju, bila kita nak menggunakan baju atau pakaian kita tu seperti mana yang tersebut dalam bab yang sebelum ni jugalah, iaitu apa? Iaitu bismillah. Maka bila kita nak buat apa-apa, sebutlah bismillah. Tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya boleh, okey? Wa rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Okay? Kami meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila dia pakai baju baru, segala bentuk pakaian yang dia pakai dan baru, tak kiralah perkara tu baru itu dari segi dia punya serban ke, ataupun dia punya baju ke, ataupun dia punya jubah ke, ataupun selempang dia ke. Kemudian Nabi berkata, Nabi baca doa ni, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi kamu segala pujian yang mana engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Dan aku memohon, as'aluka khairahu, dan aku memohon kebaikannya, kebaikan pakaian itu, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang dijadikan pakaian itu untuknya, yang mana dia akan bagi kesan kepadaku, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku juga memohon perlindungan daripadamu daripada kejahatan pakaian ini dan juga kejahatan apa yang dijadikan bagi pakaian ini. Maksudnya apa yang terdapat dekat pakaian tu, kalau perkara itu tidak baik, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadisun sahih. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan di dalam kitab Abu Daud. Dia tak sebut, dia kata warawaina dalam apa-apa, tapi dekat ujung lepas takhrij dia bagi tahu hadis ini disebut di dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmizi, dan kalau mengikut takhrij yang ada di dalam kitab Lawami'ul Anwar ni, dia kata hadis hasan dikeluarkan oleh Abu Daud dalam bab libas, dan Tirmizi juga kejap. Okey. An-Nasa'i ada juga. Jadi ada banyak hadis-hadis, ada banyak kitab-kitab hadis yang mengeluarkan hadis ini, maka dia tak ada masalah lah. Rawahu Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajistani. Dia beritahu kat sini, dia kata diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajistani. Ini nama Abu Daud lah, nama Abu Daud yang lebih agak detail dan komplit. Wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidhi. Abu Isa, bila sebut Abu Isa adalah Imam At-Tirmidhi. Ini nama dia yang panjang lah. Wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i fi Sunanihim, yang juga disebut oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunan-sunan mereka. Dan Imam At-Tirmizi dibagi caption untuk hadis ini, hadza hadithun hasan. Kalau ikut Imam Nawawi, dia letak kategori hadis sahih, tetapi Imam Tirmizi meletakkan hadis ini rendah sikit daripada sahih. Dia meletakkan hadis ini hadis hasan.
Okey, jadi bacaan dia lebih kurang juga dengan bacaan kita baca masa kita pakai baju, walaupun dia tak baru, tetapi di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, dia dimasukkan di dalam bab bila kita baca doa ini bila kita pakai baju ataupun pakaian yang baru. Maka bila pakai baju yang tak baru pun boleh baca, bila pakai baju yang baru pun boleh baca. Cumanya nanti lepas ni kita akan jumpa hadis-hadis yang agak spesifik kepada baju ataupun pakaian yang baru. Kita tengok lepas ni. Boleh ya? Jadi kita pergi ke hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man labisa thawban jadidan faqala ya alhamdulillahilladzi kasani ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به فكان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا أو حيا وميتا. Dia kata maka sentiasa berada dalam perlindungan Allah di bawah pengawasan. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Omar. Diriwayatkan warawaina fi kitab at-Tirmidzi. Kalau ikut dekat takhris yang dalam kitab Al-Lawami', dia sebut, dia kata warawaina fi kitab at-Tirmidzi. Dekat sini dia sebut kan warawaina fi kitab at-Tirmidzi. Dalam hadis ni juga disebut, dia kata kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, dalam sunan dia lah, Sunan At-Tirmidzi, bukan Sahih Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi saya sebut sekali lagi dia sunan. Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan ada banyak lagi sunan, beberapa sunan selain daripada yang termasuk di dalam Sunan Sittah ataupun Tis'ah. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi daripada Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar menyebut, Umar berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam kami meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Umar kata diriwayatkan. Ya, sami'tu. Maksudnya kami mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata yaqul man labisa thawban jadidan, siapa yang pakai baju baru. Ayat ni lebih direct, lebih orang kata lebih jelas. Okey, man labisa thawban jadidan. Ayat yang pertama tadi dia kata man istajadda, tapi dalam lafaz ini dia kata man labisa, melalui jalan Umar Al-Khattab ni dia kata man labisa thawban jadidan, siapa yang pakai baju baru. Maksudnya pakaian lah, tak kira lah baju ataupun apa, tetapi dalam lafaz ini dia kata siapa yang pakai baju baru, pakaian baru, faqala alhamdulillahilladzi kasani. Maha suci Allah SWT yang memakaikan aku baju ini. Ma uwari bihi aurati. Dengan baju ini aku tutup dan lindungi aurat aku daripada terzahirlah, daripada orang nampak. Maksudnya ma uwari bihi aurati. Dengan baju ini aku dapat menutup aurat aku. Wa atajammalu bihi fi hayati. Dan aku bercantik-cantik ataupun aku berhias, bercantik-cantik dengannya, dengan baju ini di dalam kehidupanku. Thumma amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaq. Kemudian dia pergi kepada baju dia yang dah lama, yang dia dah pakai lama, akhlaqa, maksudnya baju yang dah lusuh, baju yang dia dah pakai lama, fatasaddaqa bihi, dan dia sedekahkan baju itu kepada orang lain. Kana fi hifdzillah, sesungguhnya orang itu dia akan berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi kana fillah azza wa jalla, dan di dalam pengawasan dan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala azza wa jalla. Wa fi sabilillah hayyan wa maitan, dan juga dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia hidup ataupun dia mati. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Macam saya pernah sebut dulu, kalau Imam Tirmizi dia tak bagi caption apa-apa, maksudnya hadis itu dia diamkan dan dia serah kepada pembaca dan orang ahli hadis yang datang selepas dia untuk menilai, sebab mungkin masa tu dia tak sempat, tetapi pada dia hadis ini sahih. Okey, pada dia hadis ini bukan sahih, maksudnya pada dia hadis ini dia riwayatkan melalui jalan yang pada dia
tak ada masalah, tetapi mungkin ada masalah di pihak yang orang yang menilai, mungkin disebabkan dia tidak tahu ada beberapa perkara, itu saja. Itu sebab Imam At-Tirmizi dia ada metod dia menulis hadis. Itu sebab ada orang kata takkan dari Imam Tirmizi tahu hadisnya dhaif dan masukkan juga. Dia bukan masalah tu, masalahnya dia, pada dia hadis itu tak ada masalah, tetapi mungkin juga orang lain mendapati hadis ini masalah dan dia boleh terima pun sebenarnya. Kadang-kadang bila kita buat satu perkara, kita rasa okey, tapi bila datang orang dia kata orang justify benda ni tak betul. Jadi dengan sebab itu dia diamkan tentang hadis ni. Tapi hadis-hadis lain dia bagi caption disebabkan memang confirm hadis tu dia dah dapati dan dia analisa bahawa hadis tu tak ada masalah. Itu sebab dia tak namakan juga kitab dia tu sebagai orang kata apa, ulama tak masukkan kitab dia dalam kalangan sahih, macam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi kebanyakan hadis dalam Sahih Ibn Sunan Tirmizi ini adalah sahih ataupun hasan. Okey, yang tu kena clear dulu supaya kita faham dan kita tidak sangka buruk dengan Imam Tirmizi. Sebab dari awal lagi kita tengok mukadimah tu, sebab pentingnya kita baca mukadimah Al-Azkar ni, kan? Kita faham, dan Imam Nawawi pun dah sebut dah, dan bila dia bawa hadis dalam Sahih Sunan Tirmizi, dan kalau dia diam, dia menyerahkan perkara itu kepada pengkaji-pengkaji dan pembaca hadis ini supaya menilai kembali. Dia memasukkan hadis ini sebagai hadis yang dia dapat himpun buat masa tu. Okey? Boleh faham lepas tu kalau kita tengok hadis ini memang ada masalah sikit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Martabat hadis ini kalau ikut takhrij yang dilakukan oleh para ulama, kalau kita tengok dalam kitab Lawami' ni, kitab Al-Lawami' ni dia kata hadis ini dhaif. Dia tidak kata dhaif jiddan, dia kata dhaif. Akhrajahu Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengeluarkan hadis ini dia dalam kitab Ad-Da'awat, maksudnya dalam kitab bacaan-bacaan doa. Dan juga Ibnu Majah pun ada keluarkan hadis ni juga dalam bab libas, dan Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, kulluhum min riwayati Isbagh an Abil Ala. Isbagh tak ada masalah. Orang yang perawi yang nama Isbagh ni tak ada masalah, tapi dia ambil daripada Abil Ala. Abil Ala ni, Abul Ala Asy-Syafi'i ni dia majhul. Majhul ni dia punya identiti tidak diketahui, tapi orang sebutlah tapi tidak diketahui dia ni macam mana dia punya siqah dan sebagainya. Jadi itu masalah yang pertama. Yang kedua, Isbagh juga mukhtalaf fi thiqatihi, fi tawthiqihi. Maksudnya Isbagh juga ada masalah tentang, bukan ada masalah, maksudnya ulama-ulama berbeza pendapat tentang dia punya kesiqahan. Jadi dekat sini ada dua perkara yang menjatuhkan hadis ini ke martabat dhaif daripada dia mungkin duduk dalam kategori sahih ataupun hasan, walaupun Imam Hakim Al-Naisaburi dia meletakkan hadis ini di dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi nak ceritanya hadis ni kesimpulannya dhaif. Dan kalau kita tengok juga sebenarnya bacaan di dalam ayat dalam hadis ini pun sebenarnya ialah dia agak detail sangat. Doa-doa yang Nabi bagi kadang-kadang dia bukannya dalam bentuk yang terlalu detail. Dia simple dan mudah. Dan ayat summa amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaq. Maksudnya kemudian dia pergi kepada baju yang lama kemudian bersedekah. Sebenarnya boleh bersedekah dengan baju yang lama, dan itulah yang biasa kita buat pun pre-love dengan dulu kalau kita kata baju second hand atau baju bandel, tapi sekarang dia ada, bukan sekarang, maksudnya dia ada satu istilah yang diguna pakai baju itu baju lama juga, tapi orang dah tak guna, ketuanya dah tak guna, dia panggil pre-love. Tapi dekat Malaysia saya tak pasti apa perkataan yang sesuai diterjemahkan dengan pre-love tu. Tapi nak ceritanya dalam hadis ini disebut dia pergi kepada baju yang dah lama dia pakai dan dia sedekahkan baju itu kepada orang lain. Itu satu perkara. Isu yang kedua adalah sebaik-baik sedekah adalah baju yang baru ataupun baju yang elok ataupun baju yang kita sayang. Bukanlah tak boleh sedekah baju yang kita dah pakai, boleh, tak ada masalah, tetapi itu sebab saya selalu pesan, kadang-kadang bila kita nak bagi baju yang kita dah pakai pun sebenarnya saya kata pergi basuh elok,
pergi lipat elok-elok, carilah plastik ataupun kotak, letaklah perfume ke apa ke sikit, letak betul-betul dan sedekah. Walaupun baju tu baju yang lama, kita dah pakai banyak kali dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya dengan cara kita buat benda tu, kita meletakkan kembali nilai barang sedekah yang kita nak bagi kepada orang lain. Tapi kalau baju tu memang baru, mungkinlah duduk dalam plastik Tesco ke, dalam plastik butik ke pun dah cukup dah, walaupun benda tu macam terlipat-terlipat sikit, konyol ataupun tidak berbau wangi, tetapi cukup dengan nilainya yang baru itu dapat memberi kegembiraan juga kepada orang lain. Tetapi kalau baju tu lama, kita pula basuh, ambil kipas-kipas sikit, gulung-gulung, letak dalam plastik dah bagi kat orang, dia jadi macam satu keadaan yang mungkin kurang bagus. Dan kalau kita dapat buat basuh, ironkan, lipat elok-elok, letak dalam bungkusan elok-elok, walaupun baju tu lama, kita dah dengan usaha kita tu, kita dah menaikkan nilai barang sedekah kita. Semoga Allah terima sedekah kita. Dan itu yang kita boleh kaji dan kita boleh faham di dalam hadis ini. Tetapi hadis ini hadis dhaif. Makanya kalau ada orang tanya boleh tak amalkan dengan hadis ini, pada saya nak kata, kalau pada saya bila hadis tu dhaif, tinggalkan je lah. Tak rugi insya-Allah. Tak rugi insya-Allah kita tinggalkan hadis dhaif, sebab kita ada banyak hadis sahih yang mencantumkan tentang bacaan-bacaan kita nak pakai baju. Kalaulah di dalam bab ini tidak ada langsung hadis yang sahih, maka kalau kita nak ambil pun sebenarnya kita kena berhati-hati. Jadi lebih baik kalau tidak ada riwayat yang mengatakan tentang bacaan kepada satu-satu keadaan, maka tak perlu baca pun tak apa, dan kita teruskan dengan baca zikir-zikir umum yang kita dah baca sebelum ini, maka ia adalah lebih selamat untuk amalan kita di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Boleh faham Jadi hadis ni boleh ditinggalkan amalannya. Dan kalau kita macam nak ambil sikit lah dia punya konten, contohnya kita kata kita terlupa bacaan dalam bahasa Arab, tapi kita teringat yang ni, kita kata segala Allah, Alhamdulillah Allah bagi aku pakai baju ni, aku boleh tutup aurat, aku boleh patuh kepada arahanmu ya Allah, tak ada masalah pun sebenarnya, dalam keadaan kita tahu bahawa hadis ini hadis dhaif, dan kita berdoa dengan doa kita sendiri secara umum, yang mana kita tidak menyandarkan kepada mana-mana dalil. Doa umum tak ada masalah selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak ataupun tidak ada syirik dan kufur di dalamnya. Tetapi tak boleh kita, macam saya selalu bilang, tidak boleh kita mengkhususkan doa itu pada tempat tertentu kalau tidak ada dalil yang sahih. Boleh faham Okey. Ataupun kita ikut apa yang dalam hadis, maksudnya kita duduk seorang-seorang, kita dah dibeli baju baru. Kita beli baju baru, saya kata ataupun sebelum kita beli baju baru tu, kita pergi dekat gerobak kita pergi dekat almari kita bawa keluar baju-baju yang kita rasa bagus lagi, elok lagi, zip pun elok lagi kan, butang pun cukup lagi, cuma baju ni dah lama, kita bungkus elok-elok dan letak perfume, dan kita pun bagi dekat orang lain pun boleh juga. Lepas tu baru kita pergi beli baju baru, boleh juga, tak ada masalah. Jadi mengambil ibrah apa yang baik di dalam hadis ini itu bagus, tak ada masalah. Maksudnya kita pun faham, bila kita pakai baju, kita ingat aku pakai baju bukan sebab nak lawa-lawa, aku pakai baju untuk menutup aurat aku. Semoga dengan aku menutup aurat, aku dapat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kategori hadis ni pada kalau ikut keadaan dia adalah dia bukan dhaif jiddan lah, dia bukan dhaif yang kuat, sebab dia isu majhul, dan juga salah seorang perawi itu berada di dalam perbahasan di kalangan para ulama sama ada thiqah ataupun tidak. Maka kalau kita nak ambil sikit-sikit apa pengajaran di dalam tu, bolehlah untuk bagi kita motivasi, boleh bagi kita motivasi. Tetapi tak perlulah nak baca doa yang orang kata apa secara khusus, apa yang ada dalam hadis ini, seperti mana kita baca doa-doa lain yang memang datang dalam riwayat yang sahih. Boleh faham Maksudnya kita utamakan yang sahih dulu. Yang ni tinggal pun tak apa, tetapi pengajaran yang tentang bersedekah dan sebagainya, menginsafi kita menutup aurat itu tak ada masalah. Ambil benda tu untuk kita berniat semasa kita pakai baju, semoga dengan itu kita dapat pahala. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya adalah kita dah masuk ke dalam, okey, saya tengok sikit kalau kok ada. Okey,
Muhyiddin Mastur dia kata apa? Dia kata istihbab, ini sebagai pengajaran lah sebelum kita masuk bab yang baru tu. Dia kata استحباب التسمية إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو ما أشبهه وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وأن يحمد الله على فضله وأن يسأله مزيد الخير وأن يستعيذ به من كل شر. Dia kata disunatkan baca tasmiyah, baca bismillah sama ada kita nak, bila kita nak pakai baju baru, kasut baru ataupun apa-apa saja yang serupa dengannya, dan paling kurang bismillah, dan paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim, dan kita kena puji Allah SWT, dan kita kena minta dan doa supaya Allah bagi kita perkara yang baik dan tambahan perkara-perkara yang baik. Lepas tu dan kita minta kita minta perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak bagus dan kejahatan. Okey, babu ma yaqulu li sahibihi idza ra'a alaihi thawban jadidan. Bab pada menyatakan apa yang perlu disebut oleh seorang Muslim itu kepada kawan dia bila dia lihat kawan dia tu pakai pakaian yang baru, Jadi hadis ini rawaina fi sahih al-Bukhari an Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda قال من ترون نكسوها هذه الخميصة فأسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha. Dia berkata, Ummi Khalid sendiri sebenarnya dia yang meriwayatkan hadis ini, dan dia juga yang terlibat di dalam cerita ini. Dia terlibat dalam cerita ni. Dia kata utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin, telah didatangkan ataupun telah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu pakaian fiha khamisah. Pada dia ni khamisah. Maksudnya pakaian itu bentuk apa? Jenisnya jenis khamisah. Khamisah ni kalau ikut dia kata pakaian daripada bulu kambing ataupun bulu kambing ni ada banyak jenis. Sebenarnya kita tak berapa nak faham sangat. Dia ada istilah khuz, dia ada istilah suf. Suf ni agak kasar. Tapi kalau ikut terjemahan dekat sini dia kata sutra berwarna hitam. Wallahu alam, saya cari-cari dia kata sebenarnya dia aswad muallam, dia bukan benda tu ada warna hitam secara keseluruhan, tetapi ada corak-coraknya jugalah. Ada corak-coraknya. Yang penting Nabi Muhammad SAW diberikan kepadanya dengan satu pakaian yang agak bagus lah. Agak bagus. Yang kalau diterjemahkan sebagai bulu, suf. Walaupun suf ini kalau tidak diproses betul-betul dikasar sikit. Tetapi ini pakaian yang sesuai, yang lembut lah, yang lembut. Sebab nanti kita akan tengok kenapa. Sebab dia bukan bagi pakai kepada orang lelaki, dia bagi pakai kepada orang perempuan. Maka khamisah ini satu jenis pakaian yang lembut, yang sesuai untuk orang perempuan. Maka sauda yang ada padanya warna hitam, tumpukan hitam dan sebagainya, dia bercorak. Macam kita beli baju lah, kalau plain saja, ada orang prefer plain, ada orang prefer ada sedikit corak lah, ada tumpuk-tumpuk lah apa semua kan. Tapi nak ceritanya itu perkara yang seni yang dilakukan oleh pembuat kain. Semoga dia kelihatan menarik dan cantik. Okay. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bila dia dapat baju yang baru tu dihadiahkan kepada dia, man tarawna naksuha hadhil khamisah. Khamisah ni, baju ni kita nak pakaikan kepada siapa? Maksudnya Nabi ni bila dia duduk ramai-ramai, dia duduk dengan para sahabat dan sebagainya, dia ada cara dan dia ada tabiat dan dia ada orang kata apa? Ialah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dalam bentuk yang
berkasih sayang, ada dalam bentuk mengangkat martabat orang, ada dalam bentuk ingin memberi hadiah kepada orang tetapi bertanya, nak dapatkan pandangan dan sebagainya, tapi orang lain tak berani nak jawab. Dia kata fa'askatal qaum, dan dengan pertanyaan itu orang lain semua terdiam, tak tahu nak bagi tahu siapa. Takkanlah nak pergi, kadang-kadang dalam satu keadaan kita bila orang tanya nak bagi pakai siapa ni, kita nak pergi ke depan nak bagi tahu bagi akulah, malu. Malu itu orang kata pakaian orang mukmin. Maka para sahabat dia tak jawab, dia pendiam semua. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, "Ituni bi Ummi Khalid." Bawa mari sini Ummi Khalid. Bawa mari sini Ummi Khalid. Makna dia dengan bahasa Arab, bawa mari kepada ku Ummi Khalid. Maknanya Ummi Khalid ni sebenarnya dia dalam keadaan yang bukan dia datang sendiri. Dia Ummi Khalid dah ada dah pada ketika itu, tetapi buat mari sini Ummi Khalid maksudnya datangkan kepada ku Ummi Khalid. Panggil Ummi Khalid lah maksud dia. Tapi kenapa dia guna perkataan itu ni, bawa mari, maksudnya macamlah Ummi Khalid ni tak boleh datang sendiri. Dan apa dalam hadis ini dia kata fa'utiya biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada ketika itu kalau nak tengok Ummi Khalid ni dia budak kecil. Nanti kita tengok sedikit bibliografi Ummi Khalid. Okay? Dia ni sebenarnya perempuan yang masih muda, kecil, tapi dah kahwin lah, sebab kan dalam zaman-zaman dulu ni Khadijah Aisyah pun kahwin dengan Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun kalau ikut pendapat ulama'nya, dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada umur 9 tahun. Maknanya 9, 10, 11, 12, 13 tu kalau kita tengok sekarang pun budak darjah 3, 4, budak darjah 5, budak darjah 6 tu dah kahwin dah, masa tu dah kahwin dah. Okey. Dan fa'albasaniha, dan Nabi pun pakai, Ummi Khalid kata apa? Dan bila aku didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan kepada aku al-khamisah, maksudnya pakaian itu biyadihi, dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kena ingat juga dalam keadaan ini dahlah Ummi Khalid itu kecil. Walaupun dia dah kahwin. Nak cerita juga keadaan itu berlaku dalam keadaan orang yang ramai, dan memakaikan pakaian macam jubah ini, dia bukan satu benda yang boleh mendatangkan fitnah lah di hadapan sahabat yang lain juga kan. Jadi perbuatan itu tidak memberi fitnah pada ketika itu, yang mana Nabi memakaikan pakaian itu kepada seorang budak perempuan kecil. Dan Nabi kata apa? Abli, pakailah, abli. Kalau tengok kat sini saya nak tengok apa, pakailah hingga rosak. Kalau terjemahan macam ni kita rasa sedap tak nak dengar, wallahualam. Tapi itulah sebenarnya terjemahan secara literalnya macam tu terjemahannya. Abli, pakailah wa akhliqi, maksudnya pakailah sampai nak kata sampai rosak tu, maksudnya pakailah sampai sudah, maksudnya pakailah sampai, kalau bahasa kampung kita kata pakailah sampai lunyai. Maksudnya macam itulah, maksudnya pakailah sampai sudah. Sampai pakaian tu tak boleh dipakai, pakai. Nak ceritanya, yang pertama bukan nak doa kepada pakaian itu supaya pakai dan rosak, tetapi nak bagi tahu pakailah pakaian ini lama, semoga pakaian ini bertahan pada kamu dan lama dekat kamu, supaya pahala pun banyak dapat kepada orang yang menghadiahkan. Pahala pun dapat banyak kepada Nabi Muhammad SAW sebab menghadiahkan. Maka perkara ini Nabi sebut di dalam hadis ini, sebagai bacaan. Bila kita tengok orang pakai baju baru, abli wa khliqi, asalnya pakai sampai sudah, supaya lama pakaian ini dekat kamu, supaya lama pakaian ini dekat kamu. Kalau tengok, saya cerita sikit tentang Ummi Khalid. Ummi Khalid ni sebenarnya dia kahwin dengan Zubair ibn Awam. Dia kahwin dengan Zubair ibn Awam, dan dia melahirkan dua orang anak yang bernama Omar dan Khalid. Khalid, dan kunyah itu disandarkan kepada Khalid.
Dan Ummi Khalid juga merupakan sahabat kecil. Dia ni sahabat kecil. Dia sahabat yang muda kecil masih hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala. Dalam Siyar A'lamin Nubala. Dan Imam Az-Zahabi dia kata, dan aku duk rasa-rasa, dan dia sebenarnya rasa-rasa, dia tak yakin, tapi dia rasa berdasarkan riwayat yang dia dapat, dia kata wa azunnuha akhirus sahabiyat wafat. Dia rasa, dia kata Ummi Khalid ni lah di antara sahabiyat, sahabat perempuan, sahabi yang perempuan yang paling akhir sekali meninggal dunia sebab dia hidup sampai ayam Sahl bin Sa'ad. Dia sampai ke zaman tabi'in. Lepas tu tabi'in kalau tak salah, Sahl bin Sa'ad. Lepas tu Al-Waqidi dia kata apa? Dia kata dia riwayatkan satu riwayat daripada Ja'far bin Muhammad Khalid bin Abil Aswad daripada Ummi Khalid binti Khalid, qala sami'tu an-Najashi yaqul yawman kharajna li ashabi safinatain. Bila Najashi kan berlaku hijrah ke Habsyah, dan terlibat juga pada ketika itu Ummi Khalid, dan masa orang nak balik ke Mekah, bila orang nak balik ke Mekah, ashabi safinatain, kan ada dua bahtera yang balik ke Mekah. Li ashabi safinatain, bila Najashi, sebenarnya Najashi pada ketika itu nama dia, kena faham, Najashi bukan nama raja tu. Najashi adalah gelaran bagi raja yang duduk dekat Ethiopia. Dulu Ethiopia lah. Sami'atun Najashi, Habsyah. So Najashi ni dia gelaran kepada raja yang menjaga Habsyah. Macam Fir'aun, dia bukan namanya Fir'aun. Fir'aun adalah gelaran bagi raja yang hidup, yang memerintah takhta pada ketika itu. Itu sebab kalau tengok Fir'aun, dia Fara'inah. Fara'inah ni maksud jamak Fir'aun. Banyak kalau tengok dalam cerita ada yang kata nama Ramsis lah, apa semua, Ramsis 1, 2, apa semua itu. Wallahu'alam. Tapi nak ceritanya, Najashi dia adalah gelaran bagi pemilik takhta kerajaan Habsyah. Dan Najashi pada ketika itu namanya Ashamah. Ashamah ni Muslim. Itu sebab Nabi kalau ikut riwayatnya, di antara dalil kenapa kita boleh salat ghaib kalau dalam mazhab Syafi'i ni, sebab Nabi salat ghaib kepada Najashi bila Najashi meninggal. Ada orang tanya kenapa Najashi tidak iklankan sebagainya Islam dan sebagainya. Semua ulama sejarah mengatakan bahawa keadaan negara dia aman pada ketika itu, dalam keadaan masyarakat dia tidak mengetahui, masyarakat dia setuju dengan cara dia mentadbir dan sebagainya, tetapi dia juga mengetahui bagaimana masyarakat dia bertindak kalau berkaitan dengan mungkin perkara akidah dan sebagainya. Jadi dia mendiamkan iman dia daripada pengikut-pengikut dan masyarakat dia, dan dia berlaku adil kepada masyarakat dan pengikut di bawah dia. Okey, tapi itu sedikit tentang Najashi. Jadi Najashi Ashamah ni dia pergi, dia bagi tahu dekat orang-orang yang akan naik dua kapal tu, dia kata aqri'u jami'an Rasulullah minni assalam. Tengok, Najashi pun bagi salam, kirim salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata send my greetings, maksudnya kirim kamu semua ni nak balik ni, kirim salam kepada Rasulullah SAW. Bagi tahu kata Najashi kirim salam. Qalat fakuntu fi man aqra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan Najashi assalam. Dan Ummi Khalid dia kata apa? Dia kata aku di antara orang yang menyampaikan salam Najashi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ummu Khalid. Jadi itu sedikit tentang Ummu Khalid, bahawa dia tu orang perempuan kecil. Maksudnya Nabi pun bila dia nak buat apa-apa, dia akan mengelakkan daripada fitnah. Maksudnya dia bukan pakaikan pakaian itu kepada orang perempuan yang memang dah sebaya dengan dia, yang boleh mendatangkan fitnah. Tak, dia seolah-olah dia pakaikan kepada budak sekolah rendah. Macam kita pergi pakaikan jubah ke apa kepada budak sekolah rendah, walaupun budak sudah kahwin, tapi dia masih budak. Dia masih budak. Dan pada ketika itu ada mahram. Bila kita katakan fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya aku didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dibawa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ketika itu kalau kita fahamnya, dia ada mahram yang bersama-sama dengan dia, dan pada ketika itu ramai orang kata apa, menyaksikan apa yang Nabi buat. Dan bacaan doanya adalah apa? Abli wa akhliqi. Maksudnya bacaan ni sebenarnya kita jarang guna dan tak pernah dengar kot orang cakap. Maksudnya bila orang pakai baju baru,
abli wa akhliqi. Kalau macam dekat Morocco, kalau kita pakai baju baru ke apa, dia panggil bersahah. Bersahah maksudnya moga dapat kesihatan, moga dapat kebaikan. Itu bacaan orang adat biasalah. Tapi kalau nak ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi kata abli wa akhliqi. Nabi sebut 2 kali. Nabi sebut 2 kali, marratain. Nabi sebut 2 kali. Abli wa akhliqi. Pakailah dan pakailah sampai sudah. Sampai sudah, maksudnya semoga dengan doa juga mengikut pendapat ulama, dia kata semoga pakaian itu lama berada di tangan orang yang diberi pakai itu, semoga bertambah dan berterusan lah kata apa pahala dan kebaikan yang ada pada baju itu. Okey, ada soalan tak? Pakai hingga lama sehingga sampai lusuh. Okey, betul, sampai lusuh. Cumanya dia bukan doa supaya perkara itu lusuh dan rosak, tetapi doanya itu terkandung nak bagi tahu kata supaya harapannya adalah pakailah sampai sudah. Maksudnya kita sebenarnya bila kita bagi hadiah ke orang, kita tak nak dengar orang hadiah pula benda tu kepada orang lain. Nampak tak? Walaupun kita boleh itu sebab hadiyatun la tuhda. Hadiah ni kita tak boleh hadiahkan kepada orang lain pula. Hadiah orang bagi kita tak boleh hadiah ke orang lain. Tapi dia bukan jadi haram. Dia bukan jadi haram sebab kalau ada jenis orang dia selalu dapat hadiah dan kebanyakan pakaian dia, saya ingat lagi, saya orang susah dulu kat kampung, ada saudara mara yang datang dari Langat, dari KL sebagainya, selalu bagi pakaian. Jarang nak beli baju raya, jarang nak beli baju. Jadi duk pakai pakaian-pakaian orang bagi je lah. Nak ceritanya, adakah kita tak boleh nak sedekahkan pula pakaian-pakaian orang bagi tu? Cumanya dari satu segi, janganlah bila kita bagi pakaian yang orang sedekah tu diketahui oleh orang yang memberikan pakaian tu kepada kita, supaya dia tak terasa hatilah. Jadi kita pakai lah, orang pakai baju, orang bagi baju, kita pakai sampai sudah, sampai lusuh. Tapi kalau ada juga orang macam biasakan juga kita ni, kalau kita bagi hadiah, okey, pakailah, pakai. Kalau rasa tak selesa, kalau rasa sempit, kalau bagi kat orang lain pula. Kita nasihat macam tu tak ada masalah. Maksudnya kalau dia kata, oh aku dah bagilah baju yang bagi hari tu kat aku, saya dah bagi dah baju yang awak bagi kepada saya hari tu kepada orang lain sebab dah ketat dah. Mungkin badan kita berisi sikit ke, ataupun mungkin dia rasa saya kesian dekat orang tu, dia tak ada baju, saya bagilah baju yang awak bagi kat saya tu. Dan orang yang memberi hadiah pada kali pertama tu pun dia tak ada rasa masalah apa-apa, jadi itu pun tak ada isu. Tapi kita bila kita bagi hadiah dekat orang, kita nak benda tu lama dekat orang tu supaya kita pun dapat pahala, semoga dia dapat rasa kata apa, kita berkasih sayang dengan dia, dan itulah sentimental value yang ada pada diri manusia lah. Itu biasa. Cuma nak ceritanya, ingat doanya pendek je, abli wa akhliqi. Pakailah sampai sudah, semoga dapat orang kata apa, dapat keberkatan dan dapat orang kata apa, kebaikan daripada baju ni. Kalau kita tengok itu je lah doanya. Itu je doanya, mana bukan bacaan yang banyak pun. Tapi kalau nak doakan dekat orang yang tu, boleh tak doa umum je lah. Aku doakan supaya kamu dapat, tak ada masalah juga. Dapat kebaikan daripada pakaian ni, tak ada masalah juga. Sebab itu doa yang supaya kita ingatkan dia supaya dia pakai baju nanti kena ada doa juga. Itu pun tak ada masalah. Tapi jangan mengkhususkan dengan apa yang tidak datang daripada Nabi. Kita nak buat tak ada masalah, tapi jangan mengkhususkan. Tetapi cukup dah hadiah, orang kata apa, petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW ni dah cukup dah untuk kita amalkan. Bila kita tengok orang pakai baju baru, abli wa akhliqi. Pakailah sampai lusuh, pakailah sampai dia rosak, dan biarlah benda tu lama pada tangan kamu. Okey, kalau kita tengok hadis yang seterusnya, Nabi kata apa? Warawaina fi Imam Nawawi dia kata, warawaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban faqala ajadidun hadha am ghasilun faqala bal ghasilun faqala albis jadidan wa 'ish hamidan wa mut shahidan. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban. Dia tengok dekat Umar ni dia nampak Umar ni pakai pakaian
pakaian. Maksudnya Omar dia tengok Omar pakai satu pakaian. Dan dia tanya, maksudnya boleh ke kita tanya baju tu baru ke tak? Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita tengok sahabat dengan Omar, dia kawan dia, sahabat rapat kan. Maka kita boleh tanya kalau kawan kita tu rapat. Jangan tanya kalau orang tu jauh, maksudnya kita tak kenal. Tiba-tiba kita jumpa tepi jalan, baju ni baru ke lama? Tak boleh lah. Tapi cara Nabi berinteraksi ni dengan kawan dia, dengan sahabat dia, boleh tanya, ni baju baru ke baju yang baru basuh? Ataupun baju baru basuh, maksudnya baju lama dan baru basuh. Tengok, dia tak tanya baju baru ke baju lama. Dia kata, Nabi tanya baju baru ke baju yang baru dibasuh. Dan Omar pun kata, Omar kata, bal ghasil. Tak adalah, ini baju yang baru dibasuh. Baju yang dah digunakan lah. Baju yang dah lama dah dan dibasuh. Faqala ilbas jadidan. Nabi kata, pakailah yang baru. Dia sebenarnya terjemahan dekat sini bukan makna pakailah yang baru. Saya tengok. Habis dicuci, pakailah pakaian yang baru. So terjemahan ni sebenarnya saya rasa kurang tepat, sebab kalau ikut terjemahan, kalau ikut tafsiran para ulama, al-ilbas jadidan ni maksudnya bukannya suruhan. Macam kita kata pakailah baju baru, kadang-kadang sebab kita kalau kita cakap dengan orang yang mungkin tak ada duit, macam mana orang tu nak pakai baju baru? Jadi ulama kata ilbas jadidan sirah amr uridu bihad du'a bi ayyarzuqahu Allah jadid. Maksudnya kata suruh, tetapi apa yang dimahukan daripada doa itu adalah satu doa. Apa yang dinak daripada frasa itu adalah satu doa. Dia kata, maksudnya kita kata, semoga kamu dapat baju baru lah. Semoga kamu dapat baju baru. Wa aish hamidan, dan hiduplah dalam keadaan terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah kamu dalam keadaan kamu mati syahid. Kan? Maksudnya dalam konteks apa yang Nabi doa kepada Omar bila dia tengok Omar pakai baju yang tidak baru, dia kata ilbas jadidan, pakailah yang baru. Maksudnya diharapkan semoga ada baju baru untuk kamu. Diharapkan ada baju baru untuk kamu. Wa aish hamidan, dan hiduplah dalam keadaan kamu terpuji, dirahmati. Wa mut syahidan, dan meninggallah kamu dan matilah kamu di dalam keadaan kamu syahid. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga di dalam musnad dia, dan Ibnu Majah juga, Imam Nasa'i, Ibnu Sunni daripada jalan An-Nasa'i. Dan ini adalah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping dia nak berdoa ataupun menyebut apa-apa kepada para sahabat dia ada deal, dia ada interaksi dia dengan para sahabat dengan bertanya dan bercakap dengan para sahabat dengan ayat-ayat dan cara yang sesuai dengan para sahabat pada ketika itu. Sebab saya kata kalau nak tanya, jangan tanya orang kita tak kenal, tanya orang kita kenal, kawan-kawan kita. Maka kalau kita tengok dia lama tak pakai baju baru, kita sedekahlah kepada dia baju baru. Semoga dengan itu termakbullah doa-doa dia dengan izin Allah SWT, kan? Supaya dia dapat pakai pakaian baru, melahirkan kegembiraan di dalam diri dia. Dan di antara nota ataupun poin-poin penting yang disebut oleh Muhyiddin Dibmastun ni, dia kata tawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad albasa Umma Khalid bi yadihi syarifah wa da'a laha bi tulil umr. Maksudnya Nabi ni tawadhu'. Kita kalau dah besar tara mana pun, jadi raja ke apa ke pun, jangan lupa untuk jangan jadi membesar diri, rendahkan diri untuk bersama-sama dengan masyarakat, rendahkan diri bersama-sama dengan walaupun budak kecil. Maka dia kata Nabi tawadhu', Nabi merendah diri, dan dia sendiri yang pakaikan baju tu kepada Ummi Khalid. Kalau dia nak bagi baju tu, dah dia bagi baju tu pula baju baru. Elok dia suruh je lah siapa-siapa ke situ, pakaikan dia baju. Tapi tak, Nabi panggil Ummi Khalid, dia minta Ummi Khalid dibawa kepada dia, dan dia pakaikan sendiri baju kepada Ummi Khalid. Dan Ummi Khalid pada ketika itu budak kecil. Okay? Yang kedua, istihbab du'a'il muslim li sahibihi idza ra'a alaihi thawban jadidan lima fihi dhalika min zaharil mawaddah wa tatyibi al-khatir.
bila kita disunatkan kita mendoakan kepada kawan kita, sahabat kita, saudara kita, bila kita nampak dia pakai baju baru dan dalam keadaan itu kita mendoakan kepada dia dan menzahirkan kita punya rasa kasih dan sayang kepada saudara kita, sahabat-sahabat kita. Lepas tu fadlu Umar bin Khattab wa 'azimi manzilatihi 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, di antara hadis yang terakhir itu adalah nak tengok status ataupun ranking Umar Al-Khattab ini dan besarnya, tingginya kedudukan dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia doa kepada Umar Al-Khattab. Apa doa dia? Doa yang pakai baju baru tu satu hal lah, memang ada lah, kerana kita semua pun pernah pakai baju baru. Wa'ish hamidan, dan hiduplah kamu dalam keadaan terpuji, dan itulah yang berlaku kepada Umar Al-Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Wa mut syahidan, dan matilah kamu di dalam keadaan syahid, dibunuh. Maka itulah yang terjadi kepada Umar Al-Khattab. Wa ikhbarihi bistishhadihi au du'aihi lahu biha min a'lami nubuwatihi. Maksudnya ini di antara mukjizat ataupun di antara tanda kebesaran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia mendoakan kepada orang lain, dan benda tu jadi. Dan kita pun boleh guna doa ni ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan, ataupun dalam terjemahannya kita doakan supaya dia dapat baju baru, dan kita doakan dia supaya dia hidup dalam keadaan yang mulia, dan kita doakan dia supaya meninggal dalam keadaan syahid. Okey. Dan saya rasa kita stop dulu untuk hari ini dekat hadis yang dekat bab 5 ni, sebelum kita masuk ke bab pakai, bagaimana kita nak pakai baju ataupun kasut dan menanggalkan baju ataupun menanggalkan kasut dekat pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Saya mohon maaf sebab kena berhenti awal sebab ada meeting lepas ni. Saya mohon maaf, semoga Allah maafkan saya, ampunkan saya dan juga para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Jazakallahu khair. Dan dari sahabat pecinta Al-Quran, mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas perkongsian ilmu tentang hadis itu tadi dengan penjelasan yang cukup jelas sebab kita semua, dan sebagai umat Islam kita amalkan sebuah ibadah akan semakin lengkap jika mengerjakan yang wajib dan sunnah, tidak hanya solat, membaca Al-Quran atau mengerjakan rukun Islam, tapi umat Islam juga dianjurkan untuk mengamalkan hadis kerana ia adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan ucapan terima kasih buat para jemaah yang sudi meluangkan masa dalam majlis ilmu ini, dan bagi menangguhkan majlis ilmu ini, Ustaz mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas segala salah silap. InsyaAllah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama. Waalaikumsalam.